Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama kita. Sebelum tu nak sound check dulu. Boleh dengar ke tak ni? Kan, kalau boleh dengar cuba komen. Kat ruangan komen, kat ruangan chat tu. Boleh dengar ke tak? Terbaik. So ramai tak yang boleh dengar tak saya punya suara ni? Boleh terbaik. Terima kasih kepada Koiri. Yang bagi thumbs up semua tu. Tahniah, terima kasih. Semua thank you very much for the sound check. So so tanpa membuang masa mungkin kita boleh mulakan majlis kita pada malam ini, iaitu tapi sebelum tu saya nak make sure bahawa kalau you tak boleh dengar kan, mungkin you punya sound tu setting tu ada lari sikit. So apa yang you boleh buat adalah you kena klik kepada more option ke ikon 3 titik tu kan. Lepas tu make sure you are using computer internet for audio. Tapi saya rasa semua so far okay kan, clear kan. Dan lagi sekali of course kena make sure, yelah kan, since kita most of us pun ada kat rumah apa semua tu kan. So just make sure bahawa you punya sambungan wifi atau internet connection ni tip top lah kan. Rasa semua dah okay kot kan. Kita pun dah almost 2 years, majority yang still kerja daripada rumah. So okay, terbaik. So lagi selalu kami nak request kalau boleh sila tutup video kan, sebab takut nanti bila ramai-ramai on video ke apa ke, takut nanti kita ni bandwidth sangkut-sangkut kan. Especially yang duduk yang jauh-jauh ke, yang duduk kat pedalaman ke apa ke, ataupun yang duduk kat tengah ladang kelapa sawit ke kan. Pun ada juga kan. So takut nanti video sangkut-sangkut, kalau boleh tolonglah off. Okay, saya bagi dalam masa 3 saat. Okay, sila tutup ya. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya memandangkan kita punya sesi ni memang panas, memang power, memang deep. So kalau siapa ada soalan, senang saja untuk you tanyakan soalan dengan kita semua. So apa you boleh buat adalah you klik dekat Q&A, bukan kat chat dekat Q&A, dan make sure you pilih all co-host tuan-tuan dan puan-puan ya. So takut nanti you hanya pilih presenter ke, host presenter ke, takut nanti kita terlepas pandang. So just make sure you follow step ni, klik pada Q&A dan pilih all co-host. Boleh? Dan nak juga maklumkan bahawa sesi malam ni bukan yang terakhir ya. Kita ada banyak lagi sesi yang kita akan aturkan sampai hujung tahun. So ada, kalau ikutkan ada lagi 4 sesi pada 2 sesi pada bulan ni dan 2 lagi sesi pada Disember. So macam mana nak daftar? So ada kita sediakan QR code dekat situ dan juga pihak admin nanti akan bagikan link. So you boleh terus daftar. Boleh? So next seterusnya kita ada 30 hari bulan November. So 30 hari bulan November ada lagi satu topik dalam bahasa Melayu. So kalau boleh attend lah, sebab benda ni percuma. Ya kan? Lupa pula saya nak ucapkan terima kasih kepada Bursa Malaysia kerana sponsor event ni dan menjadikan dia percuma. Okay, so thank you Bursa Malaysia. So cepat, siapa yang berminat boleh daftar 30 hari bulan November ni. Okay, sebab kalau tak silap saya, kita baru je buka slot baru ni. Okay, so masih banyak kosong lagi. So dijemput hadir pada 30 hari November. Okay. Dan juga kita ada dalam English pun kita ada, iaitu on the 23rd of November as well as 7th of December. We are also going to have a webinar in English and also we have one in Mandarin on the 14th December. So 14th December tu saya tak boleh nak baca sebab saya pun tak faham kan apa ditulis kat situ. Okay? Dan selain daripada kita ada webinar iaitu dalam sejam setengah macam tu, kita ada juga online workshop. So online workshop ni dia lebih mendalam dan lebih intimate lah, sebab kita tak ambil ramai dan kita hanya ambil dalam 50 orang saja tuan-tuan dan puan-puan. So dalam sesi ni memang you akan belajar deep dan you akan belajar hands on lagi tu. Nama pun workshop. So nama pun workshop, kita akan belajar hands on. Tapi dia hanya terhad kepada 50 peserta saja ya tuan-tuan dan puan-puan. So siapa yang berminat, workshop yang saya rasa terakhir untuk tahun ni akan diadakan pada 27 hari bulan November. So 27 hari bulan November, mark your calendar. So kita akan ada workshop 1 dan workshop 2. Kalau boleh you attend 1 dengan 2 je lah. Tapi kita akan bagikan kepada 2 slot, iaitu satu pada sesi pagi dan lagi satu pada sesi petang. So siapa yang berminat, sama juga scan pada kita punya QR code tersebut dan you boleh daftar sekarang. Tapi make sure bila you dah daftar tu, make sure you hadir lah kan pada 27 bulan tu. Takut nanti, sebab dia limited kan. So bila limited ni biasalah kan, kita kena bagi komitmen, kita kena make sure kita dah block that date dan make sure kita attend the entire session lah, workshop 1 dengan workshop 2. Boleh? Okay. So yes, inilah kita punya the star of the show, iaitu Tuan Muhammad Azri Zulkarnain dan yang lebih juga dikenali sebagai Tuan Penjejak X. Apa khabar Tuan Penjejak X? Halo. Oh, okey. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Okay, Okay. sehat-sehat. Sihat, Alhamdulillah. Okay, terbaik. Ya, ya. So, Tuan Jejak X ni memang kata memang saya dah kenal dia for a few years. Dan kita pun dah jumpa few times dekat SC punya event, dekat macam punya event. So, beliau memang kata inilah beliau punya history dan beliau punya profile. So, memang kata memang dah berpengalaman lebih 14 tahun tu. Saya baru 5 tahun. Beliau dah 14 tahun. So, terbaik. Dan beliau juga merupakan penulis buku Seni Peperangan FCPO. Ni rare ni. Jarang orang nak tulis tentang FCPO dalam bahasa Melayu dan memang kata memang power juga. Maknanya you baca buku dan boleh start cerit dah. Okay. So saya rasa tanpa buang masa mungkin kita boleh serahkan kepada Tuan Jejak X atau Abang Mat untuk presentation malam ni. Dipersilakan. Okay, boleh ya. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Welcome. Uh, Tuan Nisa boleh bagi saya share slide? Button Oh, ni tak siap. lagi. Tak pop up lagi. Okay. Okay. Okay, Rasa okay. dah boleh. Okay. Dah dapat lah. So, saya share slide ni. Okay, silakan. Okay. Dapat lah. Okay, so boleh nampak eh. Okay. Boleh nampak? Mungkin Okay. maximizekan dia. Okay. So, boleh nampak clear? Yes. So, tanpa Clear. membuang Baik. masa, okay, malam ni kita nak belajar webinar tentang analisis dengan carta pelbagai jangka masa atau multiple TF lah. Okay, so sedar tak sedar dah akhir tahun kan, dah nak habis dah tahun. Okay, so hopefully dah banyak penambahbaikan lah yang tuan-tuan dapat sejak follow webinar lah. Okay. Okey, sebelum kita mulakan, seperti biasa saya nak buat disclaimer lah. Apa sahaja yang kita bentang pada malam ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja. Bukannya untuk bagi buy call, sell call, okey? Okey, by the way, pada yang belum mengenali saya lah, okey, saya minta semua dah kenal kan? Okey, saya dulu penjawat awam lah. So my last duty was saya diplomat. Okey, dekat Kenya. Saya balik Malaysia 2011. Okay, tapi saya belajar CPO pada 2006 lah. So, tahun ini adalah tahun yang ke-10 saya hutang. Dan saya ambil lesen okay, pada 2015 lah. Okay, so itu sedikit sebanyak tentang saya lah. Okay, pada malam ini, tuan-puan akan belajar apakah yang dimaksudkan dengan multiple TF. Okay. Dan apa kepentingan kita nak buat top-down analysis tu? Jadi kita cakap pasal multiple TF, sebenarnya kita nak tengok yang tunjukkan the major movement, which is the bigger TF lah. Dan kita nak fine tune kepada smaller TF. What's your style actually? Based pada modal, apakah personality dagangan tuan-puan? Okay, so apa kita kepentingan top-down analysis? Apa jangka masa yang sesuai? Okay, dan kita nak tengok candlestick pattern fungsi dia okay, dalam multiple TF. Dan apakah yang ditunjukkan oleh aspek psikologi melalui multiple TF nanti. Okay, so multiple TF ni sebenarnya kita melihat actually the same commodity lah, the same commodity. Tapi kita nak lihat apa yang big player sedang buat pada masa tu, dia orang masuk sebelah mana. Big ke us. Okay kan, buy ke sell. Jadi kita kalau boleh nak follow lah. Okay, so based pada bigger TF, okay, kita pun nak tengok lah hala tuju yang utama. Hala tuju utama ni lah yang dinamakan sebagai the major bias of the market lah. Sebab major bias akan menghasilkan the major momentum. Okay. Dan kita sebagai dos yang pedagang kecil, okay, kita akan gunakan TF yang lebih kecil untuk masuki lebih ideal. Okay, which is hendaklah masuk dalam hala tuju yang sama. Jangan melawan the bigger players lah. Kita nak follow je. Okay. Tujuannya ialah supaya kita tidak membuat satu masukan dalam hala tuju atau bias yang totally lain dengan hala tuju utama. Okay. Dan juga untuk mengelakkan kemasukan yang tidak matang. Dia macam ni, masukan tidak matang ni maksudnya kan. Katakanlah the major bias, the major momentum is bullish. Tapi pada masa itu ada signal, katakanlah ada shooting star atau ada
ada evening star kan, ada hanging man, which is semua tanda-tanda pattern, candlestick pattern itu adalah untuk sell. Okay, apabila sell dalam meja buy, mungkin sell tu tidak jalan jauh lah. Okay. Itu yang jadi apa, banyak kali terkena stop loss. Okay, lagi satu untuk melihat bila masuk dalam katalah masukan yang tidak sama dengan meja bias, kita akan meletakkan dengan lebih pada type stop loss lah. Okay, bila masa nak guna type stop loss, bila masa nak guna wide stop loss. Okay, itu lagi untuk mengelakkan false BO. Meja momentum is bullish, tapi tiba-tiba ada BO, pecahan palsu, pecahan sell. Okay, so those yang masuk dengan defensif tak akan masuk sell pada masa itu. Okay, untuk memilih jangka masa yang sesuai, biasanya kita bandingkan 2 hingga 3 TF sahaja. Okay, katalah nak masuk, okay, saya go on dengan slide. For the daily apa, pedagang biasa kan, pedagang yang menggunakan daily in out the same day. By the way, in out the same day, tuan-puan boleh gunakan 50% facility FCPO ya. Maksudnya dapat half margin sahajalah. Kan, kalau sebelum ni kan margin 7K. Maksudnya yang in out the same day hanya menggunakan 3.5K. So dengan facility, biasanya semua bank offer lah facility ini. Tapi tak boleh hold overnight. So untuk yang masuk daily in out the same day, okay, kita buat mapping 1 jam 30 minit kan. 1 jam 30 minit tu. Tak payahlah nak pergi sampai ke weekly semua tu, sebab tuan-puan nak buat masukan yang lebih kecil. Ini lebih pada scalper lah. Okay, scalper. Okay, so 1 jam tu lebih sesuai pada 15 minit kan. 30 lebih sesuai pada 5 minit. Tetapi, jika tuan-puan membuat, katalah, mapping 1 jam. Okay, dan nak masuk 15 minit dengan bias yang sama. Tapi 15 minit pun tak nampak signal. Dan boleh fine tune lagi ke 5 minit. Asalkan dalam bias yang sama. Okay, so untuk yang overnight ni kita kena buat mapping tu bigger lah, which is 1 minggu, which is weekly, dengan daily punya chart lah untuk masuk swing. Dan apabila yang ada swing dalam hala tujuan yang sama, kita dibolehkan untuk hold semalaman sebagai overnight. Okay, so biasanya ini yang daripada big players kan, kalau kata yang masuk guna daily ni kan, yang guna mapping weekly, dia masuk guna daily, itu memang big players lah. Ataupun daily 4 hours consider sebagai big player juga lah. Okay, biasanya yang buat mapping 1 day masuk dengan 1 jam tu kita letakkan sebagai intermediate. Kalau masuk guna 1 jam, in 1 day ada 6 chart sajalah, 6 batang candle. Okay, so kebanyakannya banyak yang buat mapping dan kita guna 5 minit lah, 5 minit, 15 minit. Dan jika masuk lebih pada 1 bulat kan, yang tactical masuk 2 bulat, dan kita bolehkan hold. Okay. Okay. So, pattern Lilin Jepun, candlestick pattern, saya dah terjemahkan dia lah kan. Okay, candlestick pattern, okay, dalam pelbagai TF, hendaklah yang wujud pada masa tu hendaklah confluence ataupun mempunyai padanan. So, pattern tunjang balas ni kita masuk adalah dengan bantuan padanan, confluence. Dengan kata lain, tidak boleh single candlestick pattern sahaja. Tak boleh masuk hanya disebabkan ada candle katalah hammer, bullish hammer, dan masuk buy. Atau ada candle pattern apa cakap morning star dan masuk buy. Dia sebenarnya itu tidak kuat. Kita kena ada confluence, padanan. Apa itu padanan? Sekejap bagi tanyalah. Kalau saya jawab semua, berarti tak ada soalan. Okay. Saya tinggalkan untuk tuan-puan tanya sebagai soalan. Sekejap bagi. Okay. Satu lagi ialah pattern sambungan. Pattern sambungan ini continuation lah, dalam hukum yang sama. So, dah fasih tentang hukum market yang berdasarkan yang hukum menjual dan hukum membeli kan. Tak apa, saya tunjukkan juga lah, ingatan sekali lagi kan.
Okay. In terms of aspek psikologi melalui multiple TF, okay. Okay, satu tunja balas ni kan, dia hendaklah menggunakan momentum perjalanan yang tidak sama dengan the major bias. Dia akan mewujudkan momentum perjalanan yang tidak lama. Maksudnya kan, okay, the major momentum is bullish, tapi tuan-puan masuk sell. Itu saya ulang balik tadi kan. Jadi momentum perjalanan itu tidak panjang. Itu yang masuk tu tiba dia corner balik kan, masuk corner balik ya. Kalau nasib tak baik masuk dan dia masuk je dan dia pada masa tu lah dia buat tunja balas dan kena stop loss. Sebabnya masuk tak buat checking dengan major momentum at that time lah. Okay, so pedagang yang masuk keadaan ini ada, bukan tak ada. Tapi dia hendaklah bersedia lah dengan satu TP yang kecil atau the minimum stop loss. Okay, bila masuk dalam tunja balas atau pullback, okay, pullback ni maksudnya saya andaikan tuan-tuan dah boleh bayangkan lah, market jalan, okay, kalau market bullish, tengah naik dan corner tu maksudnya dia buat pullback atau dalam bahasa Melayu tunja balas lah. Okay, dia naik dan dia jatuh sekejap, which is itu adalah tunja balas. Okay, kalau saya tanya dulu kan, banyak chat yang saya tanya semasa dalam major bias, tiba-tiba tuan-tuan nampak ada sell. Adakah itu adalah new seller atau kedua, adakah itu hanyalah aktiviti pengambilan keuntungan? Okay. So sepatutnya level ni dah boleh jawab lah yang mana satu. Kan? Is it new seller atau ia hanyalah aktiviti pengambilan keuntungan? So apabila nampak tunjang balas dalam hala tuju atau major bias yang sama, okay, momentum perjalanan itu biasanya lebih kuat dan lama. Yang ni kita akan boleh gunakan level last swing high sebagai titik ataupun kita boleh confluencekan dengan Fibonacci. Okay. Semua tu saya akan tunjukkan dalam next chart lah. Okay, next slide. So peluang untuk optimumkan kita boleh buat dengan kunci keuntungan, which is tactical TS lah. Kita lockkan keuntungan. Ini pada yang sebenarnya jika nak buat kata something, nak buat untung. Saya tak nak sebut sangat kata untung sebenarnya, tapi kena sebut juga. Dia nak buat untung yang lebih dalam market, kena masuk lebih satu lot. Sebabnya bila masuk satu lot saja, umpama ada satu bullet, kan, bila nampak hijau tu kan, boleh tembak sekali je. Kalau miss. Okey, sedangkan kalau masuk lebih pada 2 bullet kan, tapi kita kawal stop loss. Sebabnya dalam market kita tidak boleh mengawal keuntungan, tapi kita boleh kawal stop loss. Okey, so bila masuk at least 2 bullet, okey, satu tu kita set pada TP, satu lagi kita lock lah. Bila lock ni, itu yang boleh bagi jackpot lah kan. Okay. Bahasa-bahasa yang agak tidak sesuai lah. Bukanlah jackpot, boleh bagi optimizekan keuntungan lah. Okay, dengan TS. Dan kita boleh movekan TS tu according to pada perjalanan. Contohnya, bila hit 20, kita TS dekat 10 bawah. Hit lagi ya, 40 kita TS, kita boleh TS lagi 20 dekat belakang, dekat bawah. Atau yang buat fix, which is setiap movement 10 dia TS lagi 10 ke bawah, kan. Okay, so kita ulang balik sikit lah ya. Hukum menjual dan membeli ini saya andaikan semua dah fasih lah. So apabila melihat keadaan market membuat high low high high, okay, kan, itu adalah permulaan kepada hukum belian, which is dia buat high low high high. Selagi dia buat high low high high dan high low dan high high, high low high high, selagi itulah kita boleh pegang untuk buat belian sahaja. So kita akan kena pasti level-level untuk masuk melalui pullback, okay, which is dalam CPO ni kalau kita tengok dalam satu TF ni agak tough lah. Lebih lagi ada gap kan. Tapi kita kena tengok bigger picture as an eagle eye. Okay, so apabila so dalam nak tunjukkan smooth, dia punya smooth, dia punya apa, lancar kan, kita guna lancar, kita dah tak nampak lah dia punya gap.
Tapi konsep tu masih sama lah, which is market masih lagi dalam momentum bullish. Dia masih buat high low, high high. Okay, selagi bila kita nak pegang ni, kita dibolehkan pegang selagi tidak ada pecahan hukum. Bila buat low, high, low, low, kan? Okay, so maksudnya hukum belian tadi telah dipecahkan lah. Buat low, high, low, low kan. Sehingga bila? Selagi market masih lagi dalam hukum menjual, which is low, high, low, low kan. Low, high, low, 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 high, low, low kan. Kita dibolehkan pegang sell sehingga hukum belian tadi dipecahkan. Jika semua boleh pegang disiplin ini dengan baik, maka tak ada lagi lah masukan tidak matang. Maksudnya dalam hukum menjual, okay, dan tiba-tiba ada nampak bullish candle, okay, kan, bullish candle. Tuan-puan tak buy lah pada masa tu sebab kita tahu okay, dia tak buat lagi apa high low high high. Kan dia masih lagi dalam low high low low. So kita boleh abaikan false punya signal pada masa itu. Okay? Okay? Jadi itu adalah hukum yang kena pegang lah. Ini hukum Dow Jones semua kan. Kalau nak beli dalam market momentum buy. Kan? Itu hukum Dow Jones lah. Kita simplifykan dia lah. Okay. Aspek psikologi melalui analisis data program masa. Satu, saya nak tunjukkan contoh tunjal balas. Okay. Betul lah, pemetaan di 60 minit. Apa yang puan-puan nampak pada masa ini? Katalah, saya tanya. Okay, pada masa sebelum berlaku kan, kita nampak market bullish lah. Okay, lepas tu, adakah market hukum membeli ni? Okay, hukum membeli, high low, high high. Okay, sebab ni 1 jam nampak semua kan, nampak macam tak banyak pullback. Kalau kita kecilkan nanti akan nampak pullback. Okay, semasa ini kita nampak market dalam hukum belian. Okay, the next adakah dia dah pecah hukum belian tu atau dia hanya sekadar membuat pullback besar tetapi masih lagi dalam hukum belian. Okay, so saya tunjukkan the last candle ini adalah Morningstar. Betul? Okay, so saya nak tanya tuan-puan lah. Apabila nampak Morningstar ni, adakah tuan akan beli? Okay. Adakah tuan-puan akan beli sebab dah nampak Morningstar? Atau tuan-puan akan tunggu? Okay, yang ni kita tanya peserta, Tuan Ezra. So, minta partisipan tolong jawab lah. Kan? Okay, so soalan Tuan Jejak X atau Abang Mat ni tanya based on bullish punya bias kan, based on last candle tu Morningstar hijau kan, so nak buat apa ni, nak beli ke, nak tunggu ke, nak buat apa? Okay, so majority jawab tunggulah. Tuan Ezra jangan bagi tahu masa ni bias tu bullish ke tak kan. Jangan bagi jawapan kan. Ya ke? Okay. Soalan candle yang last tu dah nampak Morningstar. So let them decide. Masa ni masih lagi bullish bias ke atau dah pecah? Atau tuan-puan nampak dah pecah, dia dah buat low high low low. So tiba-tiba ada Morningstar. Okay, so kita tengok mana lagi banyak yang nak beli ke atau nak jual atau tak buat apa-apa. Okay. Lebih ramai jawab tunggu. Tunggu tunggu 1 jam. Nak tunggu apa? Boleh tunggu next candle. Tunggu next candle. Tuan Ezra kena apa bagi input kat saya sebab saya tak boleh baca komen. Okay. Dia jawab tunggu next candle. Lagi? Ada yang kata tunggu confirmation. Apa? Tunggu confirm apa? Apa yang confirm? Mungkin ni kot next candle lah juga kot. Okay. Saya jelaskan sikit apa yang berlaku Okay. Banyak jawab buy ke Tuan Ezra? Tak ramai. Ke banyak yang jawab tunggu? Lebih ramai jawab tunggu. Semua macam was-was ni. Boleh beli tak boleh beli lah. Maksudnya tak apa. Okay. That's how we learn. Okay.
kalau tunjuk je kan, dia macam tetap macam bermindal. Okey, apabila nampak Morningstar, macam saya highlightkan tadi kan, satu, kita hendaklah tengok Morningstar tu, candle yang wujud tu confluence ke tak. Kan, dia confluence dengan benda lain kan. Jadi apabila dalam keadaan ini, siapa yang buy tu mungkin tak lama lah. Sebabnya adalah, macam saya highlightkan tadi, sebelumnya market dalam hukum belian. Lepas tu hukum belian telah dipecahkan. Dia buat low, high, low, low. Okey? Sepatutnya market buat kesinambungan kan. Yang ni yang jadi subjektif tu. Kalau kita tengok yang bigger TF, mungkin kan dia dalam pullback saja. Tapi kan untuk pedagang jangka masa yang biasa kan, kita akan tengok the supply and demand at that time. Okey. Next kita ada bullish candle. Okey. Based pada bullish candle, adakah tuan-puan akan beli atau tunggu sekali lagi? Sebab market dia dah buat low high, low low. Low high, low low adalah permulaan kepada selling. Kan? Tetapi ia adalah permulaan saja. Dia bukan continuation. Kalau kata those yang nak tunggu kata wave 2 ke 3 kan, dia akan tunggu pullback sekali lagi kan, dan untuk masuk sell. Okey, katakanlah tak buat analisis multiple TF, just masuk jangka masa 1 jam. Lepas tu sekali lagi nampak bullish hammer. Adakah tuan-puan akan satu masuk buy, kedua sell, ketiga tak buat apa-apa? Okey, kita tengok jawapan audience Tuan Reza. Okey, so macam mana? So siapa ada jawapan? Banyak yang buy ke? Tapi majoriti yang jawab ni sell lah. Sell dengan candle hijau tu. Nak sell macam mana tu? Okey. Oh, ada yang dah masuk Fibonacci ni. Okey. Tak apa, Fibonacci ni kita akan cover sekejap lagi Tuan Reza. Saya nak tahu psikologi dalam hal ini kan. So kita belajar tak ada betul ada salah. Cuma you akan win or loss your duit lah kalau masuk betul. Kalau yang masuk yang pertandingan apa yang maya tu kan tak kisahlah sebab duit tu duit maya, tak boleh dikeluarkan. Okey, Tuan Zah, banyak yang buy ke banyak yang sell? Itulah awal-awal tadi banyak menunggu. jawab sell. Tapi yang baru-baru ni semua Buy pula. hampir ramai jawab buy. Nampak. Confused ni. Nampak tak Tuan Zah? Benda macam ni lah. Situasi macam ni lah yang membuatkan market tu move. Kan? Sebab ada buyer ada seller. Ada buyer ada seller. So kita nak tengok siapa yang dominan. Siapa yang lebih banyak pada masa tu. Buyer ke seller? Okey. Kan? Jadi setakat yang katalah setakat player dalam 150 pedagang ni dia tak boleh move ada market lah kan. Cuma inilah situasi yang akan membuatkan market itu move. Okey, ada buyer ada seller. Psikologi pun dah bercampur. Okey, so apa yang berlaku? Okey. Nampak. Kenapa market naik pula? Okey, sebab salah satu bila chart dah siap kan, kita boleh jawab lah market tu confluence kan. Kita boleh cakap kan candle tu confluence dengan demand zone sebelumnya. Okey, demand zone adalah konsep order flow. Okey, order flow in the market at that time kan. Maksudnya kata net order flow pada masa itu masih bullish. Okey, jadi walaupun nampak ada sell tapi ia hanyalah aktiviti pengambilan keuntungan dan candle yang terbentuk pada masa itu pula adalah confluence dengan demand zone. Okey, tetapi apabila kita nak selamat sebagai pedagang kecil kan, tuan-puan hendaklah tunggu dahulu, which is inilah gunanya kita membuat multiple TF, kita membuat analisa carta pelbagai masa. Okey, kita tunggu dulu. Yang ni ambil masa tapi dia lebih selamat lah. Bukan yang jenis Shogun you nampak kan, dapat wahyu buy kan. Nampak sekali kan, dapat wahyu you sell tanpa ada confluence, tanpa ada basis yang kukuh. Okey, dalam keadaan ini, okey, kalau kita tengok kan, dia dah memecahkan hukum sell, which is kita kena tunggu ada pullback lah untuk masuk semula. Okey, apabila saya tunjukkan okey dalam bentuk line chart, okey, market buat low, high, low, low tadi kan. Okey, lepas tu dia dah tak ada buat low, low. Okey, dah tak ada buat low, low. Dan level-level ini adalah sama
sama dengan last swing low sebelumnya. Okay, last swing low sebelumnya. Kan, the best kita lukis zone lah. Zone tu maksudnya kita tengok pada body dengan ekor. Okey. Tapi bila kita tukar kepada line chart, kita akan nampak close sahaja. Sebab line chart mewakili open close, open close. Tapi pada masa ini, dia dah memecahkan hukum sell kan. Dekat sini dah pecah hukum sell. Okey, so tunggu untuk pullback lah. Pada those yang lebih konservatif. Okey, sebab dah hukum sell dah dipecahkan. Tunggu sekali lagi pada pullback dan tengok pada smaller TF. Okey, so kita pun tengoklah pada 30 minit kan. Okey, setiap 30 minit menunjukkan dah ada changes of the hukum lah kan, perubahan hukum. Okey, then fine tunekan lagi ke 5 minit. Okey, dekat sini lah tuan boleh nampak kalau tengok in terms of bigger picture ataupun kita panggil eagle eye view, ini adalah inverted head and shoulder. Okay, di 1 jam pun adalah inverted head and shoulder. Tapi saya lebih menekankan kepada satu dia pecah hukum. Okay, yang chart pattern, candle pattern adalah pembantu saja. Tapi in terms of psychology, hukum itu telah dipecahkan. Hukum seller itu telah dipecahkan. Okay, hukum menjual telah dipecahkan oleh pembeli. Dan pada masa itu dia berlaku pada last swing low, itu level yang sama. Okay, jadi bila kita fine tune ke 5 minit kan, kita akan nampak lah kan market membuat inverted head and shoulder. Okay, so masuklah apabila dah pecah dan ada pullback. Itu yang lebih selamat Okay, katakanlah ini adalah ini analisis TF yang sama 5 minit kan dah tunjukkan dalam line chart lah. So nampak lebih smooth lah. Bila tuan-tuan tengok kan bigger picture, wah dah pecah. So you boleh masuk. So boleh masuk tu lah saya cakap kan, kita boleh masuk. Satu, dia akan ada yang jenis masuk bila pecah. Tapi yang sebaiknya tunggulah ada pullback dahulu kan, pullback dahulu. So inilah yang menakutkan pedagang lah, which is gap. Okay. Tapi gap tu maksudnya ada sesuatu dekat situ, which is dia adalah satu zone. Okay. Bila kita membuat masukan melalui jangka masa kecil atau smaller TF lebih lagi jangka masa 5 minit kan. Okay, satu, kita boleh masuk melalui tadilah sama ada pecah hukum jualan. Dia pecah hukum jualan tu dipecahkan, dia menjadi hukum belian. Okay. Kedua, kena pasti level-level konsolidasi. Okay. Consolidate tu kita boleh tengok melalui buffer zone. Okay. So, kita ukur balik kan TP tadi di level-level last swing high bigger TF. Okay, bila tuan-puan tengok yang 1 jam, okay, 1 jam, saya nak ingatkan level ni lah. Okay, 43 4377. Okay, dalam lingkungan ni lah, between 4360 4380, dalam 4377 437 4375. Okay, so ingat figure tu kan, sebab saya nak tunjuk kan apabila katalah membuat masukan di 5 minit kan. Okay, ini adalah bentuk masukan 5 minit. Okay, pada masa tu kan ada consolidate, okay, which is buffer zone. Lepas tu ada sekali lagi buffer zone. Okay, nak lukis buffer zone, okay, saya ada kongsikan sebelum ni. Okay, kaedah mudahnya, satu, masukkan M14. Sebab M14 consider sebagai middle lah, sebagai center of the earth lah. Okay, which is kalau tuan-tuan boleh tengok kan, bila market buat pullback kan, dia mendekati M14, biasanya dia akan tolak balik jauh lah. Okay, dan bila mendekati, dia akan tolak balik jauh. So M14 ni membantu untuk smoothenkan TL sahaja. So apabila saya masukkan M14 dan pada masa sama saya letak TL kan, level-level dia hampir sama lah. So dalam bacaan ni kita baca, okay, selepas consolidate ada pecahan, lepas ada consolidate semula. Okay, so boleh level consolidate tadi kan, kita boleh PO, okay, kita boleh pending order buy untuk masukkan belian. Dan bila tuan-tuan tengok kan, saya
saya letakkan TP sini agak tinggi 4327 tadi kan, tapi itu adalah TP 4327 tadi itu adalah TP dasarkan TF H1 1 jam. Okay, so biasanya kan in terms of psychology, market akan cuba capai juga ke level last swing high sebelumnya yang obvious. Okay, so dalam keadaan ini, okay, yang masuk dua bullet kan, dua bullet dia boleh hold lah. Okay, kalau tak kan, kalau kata macam yang masuk satu lot. Okay, inilah dilema pedagang sebenarnya. Sebab apabila dah masuk kan, masuk market. Lepas tu pada masa tu market dah nak close. Dia ada dua keadaan lah. Satu dia close over the sesi lah, over the session. Yang ni dia nak close pada 12.30 kan. So banyak yang cabut sebab takut. Okay. Okay. Itu pun tak salah juga. Which is you see money takes money lah. Atau sebelum 12.30 kan, 12.28 close je dulu apa-apa at market. Sebab takut bila market buka 2.30 dia akan tolak ke bawah. Itu pada yang scalping dan tak pegang posisi berdasarkan kepada mapping lah. Tapi kepada those yang pegang pada mapping, okay, pada mapping, market dah mula buat pecahan. Okey, itu satu. Yang ni lah kena kena percaya dengan satu analisis. Kedua kena ada stop loss level kan, dengan ada disiplin lah. Kalau salah nanti cut. Tapi biasanya pedagang-pedagang yang banyak saya temui lah, ini pedagang-pedagang yang senior yang seasonal kan. Kita tak cut, tapi kita hedge. Okey, saya ada sentuh dulu kan. Kita tak cut tapi kita hedge. Maksudnya, kalau kita masuk bulan 3, kita ada buy, okay, then we are willing untuk accept 40 tick stop loss. So, kita takkan letakkan level stop loss tu. Kita akan tunggu ataupun masukkan PO sell di next month. Sebab kalau salah, you ada posisi sell. Okay, okay. Sebab kita biasanya kalau kita letakkan stop loss, dia akan ada stop loss hunting lah. Okey, itu salah satu kaedah juga. Okey, satu lagi kaedah yang biasa, ada you letakkan level stop loss di bawah swing low atau di bawah buffer zone lah. Okey. Which is dalam keadaan ini market mengikut mapping dan dia dah pecahkan hukum jualan tadi, which is adanya hukum belian. Okey, market jalan sampai ke target di H1 yang saya highlightkan tadi di 4377 kan. Which is dekat sini pun banyak juga yang cuak lah. Sebab setiap kali market open gap up, dia akan tolak ke bawah kan. Terus yang ada posisi kecil, ada lot kecil, dia akan cabut dulu lah. Okay, dan akan masuk lagi. Dia akan ada keadaan yang masuk banyak kali. Kan? Tapi ulang-ulang dalam hala tuju yang sama, itu masih acceptable lah. Okay, sebab base kepada kita punya mapping, kan, market dalam bullish bias. Okay, then dia bila market consolidate sekali lagi, ini adalah level buffer zone. Okay, sebab kita tahu base pada mapping di H1, kan, jangkaan kita adalah ke 4377 lah. Okay, sini. So inilah yang kata dilema dalam market kan, which is jika level stop loss atau modal terlalu kecil kan, tuan-tuan dah buat mapping yang betul, okay? Tapi sebabkan adanya candle-candle yang nampak macam seolah tolak dekat bawah kan, masa tu dah cut loss, tengok market naik lagi kan, okay? So dia akan ada dua golongan, satu yang mampu hold, satu yang akan sama ada see money takes money atau ini jadi scalping, okay? Okay. Peta ini menunjukkan level masukan dengan stop loss sebanyak 20 lah. Dan dekat sini saya letakkan nisbah satu nisbah 2, which is 20 stop loss, TP 40. Tapi tahukah anda, tak banyak yang mampu capai 40 ticks. Sebabnya kan by the time market
gap tu kan, lepas tu dia corner, dan banyak yang ingat new seller dah masuk, dia akan cabut lah. Okay, tapi masih untung lah. So those yang boleh TS, okay, yang boleh TS, kita TS dekat 2 tick ya kan, 2 tick, then kita boleh optimumkan keuntungan lah. So kadang bila bila terlalu menghadap market kan, perempuan akan takut. Kan. Tapi apabila sekali-sekala you base kepada plan, okay, bila market move, kita boleh lockkan keuntungan TS, then TS dan TP, dan kita boleh biarkan dia. Okay, satu sama ada dia hit the TP lah. Okay, kedua kan dia makan TS. Kan, tapi kalau kata TS terlalu dekat pun kena juga kan. Sebab tu kalau kita nak optimumkan keuntungan, kita tak boleh nak juga nak follow terlalu dekat lah. Okay, kalau kata letak TS 2 tick tu kan, dah memadai untuk cover bank punya commission lah. Okay, tapi those yang masuk 2 lot kan. Okay, satu kata TP dekat 20, satu lagi boleh TS balik kan. Half kepada TP tadi kan, dan kita akan TS sebabnya TP akhir kita ialah di last swing high H1. Okay, which is dalam situasi ini last swing high di H1 dia move sehingga 70 ticks. Okay, which is good enough lah. So nampak tak dia punya beza masukan kalau guna satu TF saja. Okay, kan, which is tadi macam berkecamuk kan, ada yang nampak sell, nampak buy kan. Okay, kalau nak buy pun kenalah level-level kita fine tune lagi dengan stop loss yang lebih baik kan, lebih kecil, dan nampak mapping tu kan dengan TP di H1 tu, dan kita boleh masuk dan kita tahu banyak mana jangkaan kita boleh dapat dengan banyak mana willing to lose, dan apabila market dah move kita boleh lock dan kita tahu kita takkan loss lah. Lebih lagi bila dah TS2 tadi, at least cover lah commission. Okay? Yes. Ada soalan dulu tentang ini? Ada bang, ada bang. Ada yang tanya tentang berapa tick ni. So satu tick ni adalah 1 point. So 1 point dalam bersamaan dengan RM25. So dia lebih kepada basis point lah kat situ. So ada yang tanya Okay. untuk yang apa tadi, untuk mapping tadi tu, yang 1 hour tu gabung dengan apa, 30 minutes. Yang tu Oh, saya kecilkan 1 jam 30 minit. Tapi kan? fine tune masuk 5 minit lah untuk in out the same day ni. Tapi Okay. bila So, bila tuan-puan dah dapat point macam ni kan, dah dapat masukan macam ni kan, sebenarnya boleh je nak hold overnight. Sebab bila dah dapat peluang tu TS, okay, TS dulu dan biarkan overnight. Yang tu kena tengok mapping kat daily pula lah. Okay. Ada soalan ni Tuan Ansel, saya nampak okay, faham. thinking tadi tapi dah lepas. Itulah. Tapi ada juga yang baru soalan ni. So ada yang tanya tentang scalping ni. So scalping ni perlu buat mapping kat 1 hour juga ke atau macam mana? Sebab tadi nampak yang 5 minit, nampak seminit. Tak, sebenarnya kan sebaik-baiknya ada mapping lah. Kan? Seminit tu sebenarnya banyak signal tu dah false. Tapi katalah yang masuk seminit, tapi bila dia mapping, katalah mapping 1 jam 30 minit kan, nampak bullish kan. Dan 5 minit boleh nampak bullish dan nak masuk lagi cepat kan, dibolehkan. Tapi to be honest, my school of thought kami tak masuk lah 1 minit. Sebab yang tu kita terlalu penat dan mungkin dah sampai masanya kita automatickan dia lah. Okay. So pasal automatic kita sembang hujung-hujung nanti. Kan? Sebab semua setup ni, tuan-puan dah belajar ni, tuan-puan boleh automasikan dia. Dah ada teknologi ni dah ada kan dalam platform. Cuma knowledge kita untuk coding lah. Okay. Saya senang je. Tak semua kita boleh buat. Jadi kita akan outsource untuk coding kan. Kita outsource lah pada company yang boleh buat coding. Okey, tak apa, kita sembang itu yang last. Okey, saya sambung. Okay, baik. So ada juga. Ya, ya. Tak apa. Mungkin sambung dulu lah. Kita Sorry. push Q&A ke hujung sesi lah. Sebab Okey, nampak macam banyak kan. So Okey. takkan nanti sangkut-sangkut nanti. Tak apa, silakan Mat. Okey, saya sambung kan melalui zone sokongan. Okey, tadi melalui buffer zone. Tadi melalui BO, lepas tu buffer zone. Tuan-puan tak catat pun boleh faham kot. Kalau catat pun lagi bagus kan.
Okay, which is makin BO ni pecah lah kan. Dia buat pecahan. Lepas tu dia consolidate. Nampaklah melalui buffer zone. Satu lagi yang saya highlightkan awal, apabila ada gap kan, kita nak kenal pasti apakah zone-zone yang wujud. So dalam contoh ni ada support zone. Okay, support zone tu ada support zone dengan demand zone ada sedikit kelainan lah. Tapi saya tak jelaskan detail lah ya. Tapi lebih pada bullish. Okay. Tapi dia tak sama, tapi hampir sama. Okey, so tindak balas di zon sokongan. Okey, so kita nak tengok apa candlestick pattern pada masa itu. Okey, so apabila katalah bila mapping 30 minit kan. Gap tu adalah satu zone. So dalam keadaan ini kan yang gap tu telah dipecahkan. Okey, so menunjukkan buyers yang banyak. So dia telah menghasilkan satu support zone. Sebab tu tuan-puan boleh tengok kan. Apabila ada seller, dia tak berjaya pecahkan support zone. So kita buy lah balik. Kan? Bila dia cuba test support zone kan dan tak pecah. So kita masuk untuk buy semula. So ini adalah mapping. So kita boleh fine tunekan dia lah. Okey, katalah apabila nampak candle test support zone dan tak lepas. Okey. Adakah tuan-puan boleh buy pada masa itu atau lebih selamat tuan-puan PO buy, pending order, atau nak lagi apa halus fine tune lah kan. Fine tune, okey. Kita kecilkan TF dan kita tengok pattern-pattern untuk buy. Okey. So, ada dah jawab PO buy nampak. Okey. Boleh PO buy di 30 minit. Boleh. Tetapi stop loss dia akan quite big lah. Kan biasanya kita akan letakkan di bawah zone. Okey. Dan kita boleh haluskan dia, fine tunekan dia. Fine tunekan dia ke masa yang lebih kecil. Okey, so bila kita buat kemasan masukan, fine tune tu kemasan masukan ya. Okey. Dia yang kemasan. Betul kan Tuan Izzah? Sebab Tuan Izzah dah terjemah buku English ke bahasa Melayu kan? Boleh lah kot. Fine Boleh tune. lah kot. Boleh. Kemasan masukan. Okey, kita kemaskan masukan kita di 5 minit. Jadi tuan-tuan pun nampak lah kan. Tadi kata di 30 minit dia test tak lepas kan. Okey, bila test tak lepas tadi di 30 minit kan. So di 5 minit sebenarnya dah how many candles? Saya nak tanya. 5 minit kan? How many candles untuk bentuk 30 minit punya candle? 5 ke 6? Ni, bila complete yang ni? Okey, dah jawab. Betul kan? 6. Tuan saya nampak 6 tadi kan? Okey. Betul 6. So bila complete candle ni, ini adalah 6 batang candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? Ini yang dibilang, nak masuk dah ni dah tinggi. Betul tak? Jadi tunggu pullback. Sebab biasanya kan kita akan tunggu pullback. Kalau dia pullback tak jauh tak apa, tak apalah kan. Sebab saya letakkan MA14 ni sebagai center of the earth lah kan. Dia masuk balik di bila dia sentuh balik MA14 kan dah ada bullish candle, kita boleh PO buy dekat sini. Tak apalah sebab ada keadaan dia akan corner sampai ke 50% Fibonacci. Tapi kalau ni tak kan. Okay, tak apa, it's okay. Sebab ini adalah konsep momentum time based analysis kan. Ada webinar sebelum ini kan, MTBA ya, momentum time based analysis. Okay, contoh-contoh MTBA. Yang ni kan. Sebabnya sell, okay, sell dengan sudut tajam menunjukkan the buyers tu kan momentum selling kuat. Jadi bila buyers cuba tolak ke atas dan mengambil masa yang lama kan, okey, ini menunjukkan momentum sell masih kuat, kita masuk sell lah. Dalam keadaan ini MTBA momentum time based analysis bullish, so kita akan tunggu pullback. Okey, yang inilah kalau lukisnya inilah menghasilkan apa pennant. Okey, inilah elemen-elemen dalam chart pattern. So sebenarnya kita memahami psikologi di sebalik chart pattern, okey. Jadi kita boleh tahu kan hala tuju yang betul. Okey, jadi bila nampak chart pattern pennant, okey, flag kan, the wedge kan, okey sebenarnya it doesn't matter pasal nama tu. Bagi saya psikologi tu lagi penting lah, which is yang ni
major bullish kuat kan. Jadi dia hanyalah membuat pullback dan untuk sambung continuation lah, untuk membuat sambungan continuation. Sinilah kita boleh pick or buy. Okay. So nampak. Satu lagi ada bantuan lah kan. Kita guna kemasan masukan fine tune salah satunya kita boleh guna, saya dedahkan lah. Okay. Sebab saya pun bukan nak menjual kelas. Okay, saya dedahkan lah. Salah satunya boleh guna DCI. DCI ni Donchian Channel Indicators kalau dalam QST kau boleh type under custom. Okay. Under custom dia ada Donchian Channel. Okay, Donchian Channel adalah indicators yang digunakan untuk konsep turtle style lah. Tapi untuk scalpers kan, kita gunakan dia untuk bantuan sebagai melihat last swing low. Yang ni adalah level last swing low pada 20M. Bacaan dia 20M maksudnya 20 jangka masa sebelumnya. Inilah yang low-nya. Maksudnya low tu tidak berjaya dipecahkan. Okey, tidak berjaya dipecahkan. Sebabnya apabila wujud candle kedua dan level tu masih lagi level yang sama kan, masih level sama, which is kita panggil dikenali sebagai flat LB lah, lower band. Okay, kan, dan close candle tu then buy lah. Okay, tapi apa yang saya automated kan, yang ni untuk CPO saja dan 5 minit saja. Okay, apabila close candle yang pertama, okay, masuk ke second yang kedua selepas siap 5 minit, dia akan sistem akan baca second kedua tu dengan level low band LB yang sama. Kita akan masuk buy 5 tick atas close tadi. Maksudnya kita mungkin dapat lebih awal. Itu yang saya automated kan dia. Okay, tapi ada masalah ke tak? Ada masalah ke tak? Kita bincang hujung ni nanti. Okay, supaya Q&A kita jadi banyak. Banyak soalan ni. Okay, so ini bantuan dia lah. Okay, so Donchian kalau tuan sebagai manusia, sebagai manual pun boleh gunakan, tengok level last swing low. Okay, last swing low which is Donchian menunjukkan bacaan 20N. Low yang 20 ke belakang, jangka masa ke belakang. Inilah dia. Dan tak berjaya dipecahkan. Maksudnya dia seller tu tak kuat. Okay. Okay, so yang ini kan, ini adalah yang saya plotkan, masukkan oleh sistem. Sebab kita manusia, kita tak sempat nak tekan pada masa tu. Okay, sebabnya bila cukup dia 5 minit, okay, masuk saat yang ke-6, dalam saat minit pertama, candle yang kedua ni, okay, sistem masih baca flat lower band, okay, so AI akan hantar buy. Jadilah dapat buy dengan level stop loss 10 dan TP 20. Okay, kenapa tak ambil lebih? Inilah salah satu kelemahan juga. Dah kita ada satu lot, kan, kita ada satu lot dan memang setkan awal nisbah 1:2. Okay, so 20 je lah. Lepas siap tengok, wah jalan jauh kan, dapat tak ambil. Sebab memang kita untuk sistem AI kita biarkan je. Okay, kalau manusia, sebab tu saya kata tuan-tuan nak optimumkan keuntungan kan, kena ada 2 bullet lah. Satu TP dulu 20, satu lagi TS lah dekat 10. Okay, setkan move ke setiap move 20, okay, move lagi 20, okay, TS 20 ke bawah untuk CPU. Ada yang tak nak cakap, okay, takut dia corner kan. Okay, yang pun boleh ubah ni kita boleh ubah dia lah kan. Elemen kita boleh ubah dia lah. Untuk TS ada yang buat setiap 20 kenaikan dia akan follow 10 ke bawah. Ada yang follow 15 tick ke bawah. Okey, ini macam-macam lah. Ini keadaan-keadaan untuk optimiskan keuntungan. It works well apabila market momentum dan jalan dengan cantik. Okey, macam ni nampak wah, macam cantik je kan. Okey. Tapi this 1-2 days ni dengan gap tu mungkin tak ni lah, tak sempat nak masuk atau tak boleh nak baca atau jadi haywire kan. So dia akan follow je. Okay, so maximize optimumkan yang maksimum kan, kita boleh optimumkan sebanyak
jika buat TS tadi kan, saya highlightkan, kita follow yang belakang. Dan dia boleh optimumkan dengan maksimum 120 tick. Okay, which is stop loss 10 dengan TP 120 tick, which is 1:12. Ini manusia banyak tak mampu nak buat. Okay, sebab faktor dia takutlah, takut dan tamak, kan? Kan? Tapi dalam keadaan CPU saya tengok banyak yang takut, kan? Percentage takut lebih banyak lah. Kan? Okay, sebabnya okay, market bila dia move, dia spike betul lah kan? Okay. Okay, ini adalah penambahbaikan yang kita boleh buat. Sebagai manusia kita boleh buat. Okay. So ada yang tanya Fibonacci tadi Tuan Izzah. Ada. Okay. Saya highlightkan Fibonacci kan. Okay. Sebab tindak balas CPU ni dia lebih dinamik. Siapa yang dah masuk market lama kan, dia akan tengok lah bila letak Fibonacci dia lebih works well dekat jangka masa yang lebih besar. Kan kalau yang guna dekat 5 TF ni, dia macam banyak spike up and down. Okay, jadi bila kita guna masukkan melalui DCI test tadi dan buffer zone sebagai masukan pecahan, sebagai BO lah pecahan, kita mampu atasi pelemahan Fibonacci. Sebabnya macam ni ini adalah Fibonacci level kan. Fibonacci level, okay, those yang buat jangkaan bila ada pullback kan, okay, kosong dekat bawah, 100 dekat atas kan, kita terbalikkan untuk guna dengan betul. Okay, saya ulangi saya terbalikkan untuk guna yang betul. Sebab banyak yang guna terbalik, ya kan? Sedangkan kalau kita guna terbalikkan dia, kita boleh nampak satu, kegunaan dia untuk pullback, kedua untuk jangkaan TP. Dia dah jadi Fibonacci expansion kan, dengan Fibonacci tunjal balas dalam satu Fibo. Okay, so letakkan kosong dekat bawah, 100 dekat atas. So kalau tunggu untuk pullback atau tunjal balas sehingga 61.8% atau 50%, okay, masa ni terlepas lah, tak sampai-sampai. Okay, so kalau kita gunakan satu DCI test tadi, okay, satu boleh masuk awal lah. Okay, kedua, those yang nak tunggu pullback kan, yang lebih selamat kan, okay, tunggu consolidate, which is dia akan buat buffer zone. Buffer zone ni adalah zone konsolidasi kan, market dah move up dan dia consolidate. Okay, so kita akan PO buy atas zone konsolidasi lah, consolidate. So kita akan buy atas buffer zone. So dia dapat mengatasi kelemahan Fibonacci, which is dekat sini 61.8 dia tak pullback, which is terlepas lah. Siapa yang tunggu dekat sini? Kan? Banyak yang tunggu dekat sini sebab kita tengok, wah ini adalah level last swing low yang sebelumnya. Atau cakap demand zone yang sebelumnya. Okay, which is dia tak sempat sampai, dia dah move up, dia dah tinggalkan lah, kan, dah tinggalkan tanpa sempat cash. Okay, dan kita kena ingat kan, kita punya salah satu hukum dalam market ni, do not catch the bandwagon lah, kan, sebab yang dah catch bandwagon dapat hujung-hujung kan, dah pullback, lepas tu cut loss. Okay, lepas tu naik balik. Naik balik, masa tu dah terkesima lah kan. Okay, masuk lagi hujung-hujung, cut loss lagi. So do not catch the bandwagon lah. Kita kena ada satu plan lah kan. Plan masukkan. Okay, ada webinar bulan bila saya punya sesi kan macam 2 bulan sekali kan. Pasal plan dagangan lah. So dia ada plan. So kita sama ada kita nak tunggu dia BO dan kita nak tunggu dia pullback. Okay, so stick to the plan lah. Okay, dalam market ni kan, okay, dia ada kata elemen volume dengan OI lah. Bila kita tengok seolah-olah macam tip of the iceberg kan, sebab apabila tuan-tuan tengok volume saja, which is volume LCPO 27K, 35K kan, okay, then okay, itu adalah yang nampak je, tapi yang dalam tu kan kita sebenarnya dah ada elemen OI lah, which is kedudukan belian dan jualan yang sedia ada. So yang OI inilah yang membantu kepada momentum market itu spike.
yang ni lah pedagang-pedagang kecil, okay? Kita tak pasti pada masa itu kan OI tu lebih banyak penjual ke pembeli. Jadi kita kena tengok melalui psikologi atau behavior market yang start pada player besar pada player kecil. Itulah gunanya, salah satu kegunaan multiple TF. Okay, so whatever setup yang saya tunjukkan tadi, kan, tuan-tuan boleh buatkan dia sebagai AI, artificial intelligence. Okay, dalam hal ini saya tak cakap tak adalah nak nama, bukan nak namakan, kita apa, kita anggap dia betul-betul level artificial intelligence kan, dia lebih kepada automated punya intelligence sebab kita kena masukkan elemen lah. Okay, so dalam algo, okay, yang ni kalau boleh jangan tanya macam mana nak buat algo kan, sebab saya pun tak pandai. Saya pun upah kepada yang pandai. Sebab saya boleh ajar setup kan, tapi bila nak coding kan dia, yang tu it's not saya punya bidang lah. Sebab tu kita kena outsource lah. Katalah anda adalah pemandu yang bagus kan, anda boleh berlumba tapi kan anda tak pandai nak baiki enjin. So tak ada masalah, kita hire lah mekanik. Okay. Sebab dia adalah satu macam nampak macam ada kaitan tapi kita tak payahlah nak tahu A to Z kan. So kita kena outsource. Okay. So dalam QST platform, okay, dia ada API yang bank benarkan masuk lah. Okay. Macam yang saya tunjukkan tadi banyak pada QST. Okay. Okay. Itu saya namakan automated lah. Dia lebih kepada automated sebabnya kalau artificial intelligence, dia boleh bertindak macam bila market move up atau momentum ni kuat kan, dia boleh kecilkan lagi PS kan, sebab dia follow dekat-dekat, sebab dia takut bila market spike then dia corner balik tu jauh kan. So dia boleh buat adjustment. Satu lagi dia boleh buat bacaan fundamental kan, dia baca semua ini AI lah, sistem baca semua news dalam satu dunia, baca export data then come out dengan FA, dan FA tu disesuaikan dengan TA. Yang itu betul-betul artificial punya intelligence lah, tapi belum capai tahap tu buat masa ni. Okay, kita akan contohnya kan scanning software semua tu kan. Scanning software tu lebih kepada elemen-elemen yang dimasukkan, okay, menggunakan pun boleh ubah indicators. Nak tengok overbought, oversold kan, letaklah indicators sama ada dia dah pergi ke bacaan stochastic slow bawah 15, dia letakkan sebagai oversold kan, atas 85 sebagai overbought, lepas tu letak lagi MACD. Itu adalah sebagai kata software-software yang masuk bagi bantu. So apa yang saya tunjukkan ni, ini adalah platform KST, sebab saya guna melalui KST Maybank. Platform lain saya tak pasti, setahu saya tak ada lagi lah kot kan, sebab tak popular. Okay, so dalam KST ni ada builder yang tuan-tuan boleh buka dalam tu. Okay, tapi ni kena dapatkan access API dulu. API untuk accessnya ada charge, bank charge $25 sebulan. Dan untuk API enable, untuk membolehkan guna algo, bank charge tambahan lah. Kalau tak, dia just masuk market manual kan, macam biasa lah charge tu. So inilah builder yang dalam tu. Okay, so kena masukkan pula dia punya nilai. Inilah elemen-elemen nilai. Macam saya ada letakkan M14 kan, yang dekat kat bawah saya tak tunjuk lah. Tak semua boleh kongsi lah kan. Okay, jadi bila masa dia PO, bila PO, AI akan hantar level TP dengan stop loss. Okay, so salah satu setup tadi saya tunjuk Donchian. Okay, okay. Lepas ni saya akan tunjuk lagi 1-2 lah macam mana dia bolehkan automated intelligence. Okay, so lepas tu letaklah TP per day contohnya kan, TP per day 10 tick kali 3 ataupun 15 tick kan, 2 kali dapat 30 tick kan, dan stop. Jadi itu adalah TP per day, maksudnya kalau capai 750 then stop. So itu adalah TP per day. Okay, dah tak masuk dah lepas tu. Ada juga yang nak
buat on je sampai ke close. Atau yang lebih selamat, buka 10.30 kan. Buka 10.30, dia akan baca kan, dia tak baca 10.30 tu. Dia akan 10.35 dan baca candle 10.30 tapi close pada 12.28. Close tu offset. Apa-apa posisi offset je sebab takut untuk hold over the sesi. Dan offset sekali lagi pada 5.58. Boleh juga buat macam tu sebab ada setting yang saya buat macam tu juga. Okey. Baik, ini semua untuk in out the same day lah. Okey. Okey. So ini contoh-contoh lagi lah kan. Okey. So ada yang tadi Dongqian, kalau guna AI tu kena masukkan at least 2 level lah. 2 level. Okey. 2 level. Which is upper band dengan lower band sebab dia akan baca level swing high swing low. Okay, so apa punya bacaan untuk mapping, itu satu bacaan untuk mapping. Dan bila dia nak PO, so PO ni saya masih menggunakan M14 lah, macam saya tunjukkan contoh manual tadi, which is tuan-tuan boleh guna sebagai manusia tapi tak nak tunggu kan, sebab jenis yang tunggu depan cat ni muka dia jadi lain tau, dia punya tekanan jantung tu kan, jadi laju. Jadi tuan-puan dah ada setup tapi you tak nak tunggu, tak nak tengok, you let the system work. So boleh guna, kita boleh algokan dia untuk CPU. Okey. Dan ini adalah salah satu setting yang gunakan titik-titik ni. Kan setiap titik ni adalah menunjukkan level-level untuk dia tunjal balas. Okey, ini pun lebih juga konservatif lah juga kan, sebabnya katakanlah bila titik dekat bawah kan, so AI akan masuk jika ada setup buy saja. Jika ada sell, dia tak masuk. Sebab tuan tengok ada sell boleh buat keuntungan, tapi yang itulah dia tak akan masuk. Ini lebih konservatif. Jadi kata macam soalan kita mapping lah. Okay, so macam dapat buy kan, lepas tu ada shooting star, so AI tak akan masuk sell sebab titik ni masih lagi mewakili sebagai buy lah. Itu ada elemen, ada dia punya formula di sebalik level-level tu lah. Okay, so dia akan baca je macam yang ni untuk buy. Okay, di bawah kan, so bila ada sell tak masuk. Ini adalah salah satu elemen yang kita boleh algokan dia. Jadi tuan-puan, bila you masuk market, apa setup yang tuan-puan dah guna dan bagi keputusan yang lebih baik berbanding setup-setup yang mungkin tuan-puan ada at least 3-4 setup kan. So tengok setup mana yang bagi keputusan yang lebih baik, tapi peluang untuk masuk tu kan asyik terlepas disebabkan oleh faktor manusia. Kan? So yang tu kita boleh algokan dia. Faktor manusia yang banyak. Satu kan, satu faktor takut lah nak masuk. Okay, sebenarnya macam ni, dia ada fear untuk masuk kan. Satu lagi you ada fear untuk takut terlepas, panggil FOMO kan, the fear of missing out. Yang tu yang kadang-kadang bila ada FOMO sekalipun kan, bila ada FOMO kan, asal nampak je masa tu nak join juga masuk, padahal market dah dekat ujung-ujung, dah nak buat tunjal balas kan, dah nak buat pullback. Jadi benda-benda ni satu, banyak lagi faktor manusia ni, emosi, jasmani maksudnya you are too tired, which is kita bukan setakat pedagang, bukan setakat mentally exhausted tau. You mentally exhausted satu, lepas tu physically tired kan, banyak kerja-kerja lain, banyak hal family kan, badan pun dah penat kan, dan dia akan efek minda lah. Dan dalam market ni IQ is 20% je, EQ tu yang tinggi percentage dia, which is 70%. Okay, kan, EQ 70%, emosi, IQ 20%. Okay, so 10% lagi apa? 10% lagi ialah luck lah, tuah. Masa nak masuk market, masa tu lah internet down kan, so tak ada luck kan. So those are the things lah. Dan bila boleh kita algokan dia, okay, tak ada isu pasal server down lah, sebab company yang saya guna tu dia guna cloud kan. Okay,
So asalkan ada cakap yang baik kan, kita boleh argukan dia lah. Okey, yang ni nanti lah ujung nanti ya, saya highlightkan macam mana. Sebenarnya saya tak boleh nak detailkan lagi macam ni lah. Tuan-puan nak tanya lebih pasal AI tu, pergi WhatsApp saya lah. Saya ada letak link dekat Facebook Ruang Penjejak X. Okey. Dia WhatsApp dekat the link on WhatsApp. WhatsApp dekat situ je. Jangan PM dekat inbox ke apa, saya tak sempat nak baca semua tu. Okey, so kita buka kepada sesi soal jawab. Okey, Tuan Azhar, Okey, kita terima buka kasih banyak sesi soal Tuan jawab. Jujak X atau Abang Mat kita di atas presentation tu. Saya nampak tadi banyak agak soalan, tapi sebelum tu mungkin kita boleh apa orang kata tu? Kita ambil masa sekejap. Sekejap saya kongsikan. Okey, sebab tadi saya nampak ramai yang mungkin dia letakkan soalan dia atau komen dia di chat. So bila you tulis kat chat tu takut kita lepas pandang. So kalau boleh apa yang kita nak you all buat kan, you follow dua step ni iaitu you klik dekat Q&A tersebut dan make sure you highlight atau you select all co-host. So barulah kita semua boleh nampak. So bila semua dah nampak barulah kita boleh go through you punya soalan sama-sama. Okay? Tapi sebelum tu lah mungkin sambil-sambil kita nak kumpul soalan lah. Saya fahamkan memang banyak soalan dan kita pun ada mungkin dalam 15 minit, 10 minit itu untuk menjawab soalan tu. Mungkin saya nak minta dalam masa 1 minit ke you tolong isikan kita punya borang maklum balas. So bila dalam borang maklum balas ni you boleh bagi tahu lah feedback kan tentang kita punya apa event malam ni okey ke tak okey, lepas tu macam mana apa semua kan. So ambil masa dalam 1 minit. Sambil-sambil itu kita tunggu soalan-soalan daripada kawan-kawan kita. Boleh? Boleh? Okay, so lagi sekali saya nak highlightkan dua step untuk you tanya soalan dengan betul. Bukan ni lah. Semua soalan kita akan raikan tapi mungkin kita hanya akan select few question yang memang padu. So pilih Q&A dan pilih all co-host. Okay. So ramai yang ni. Terbaik dekat ni Abang Mat. So Okey, okey. okay. So tadi saya ada nampak. Okay, so mungkin kita boleh ke soalan yang agak awal tadi tu. Tentang, okay, katakanlah kita dah, ni soalan daripada Sam. So Sam, not sure whether you're still here or not. Okay, never mind. So soalan daripada Sam ni dia tanya, okay, let's say kita dah buy. Kan? Lepas tu, macam mana kita nak, dia punya soalan ni dalam withstand the sell. So mungkin bila kita dah buy, macam mana kita nak set kita punya stop loss level ke macam mana? So mungkin Abang Mat boleh share kan, kongsikan. Tuan Azhar kena ulang lah. Tadi dia pause sekejap. Oh ya ke? Okay, so Sekejap, soalan daripada sekejap Sam, dia kawan voice. kita Sam ni. So dia tanya Okey, dalam okey. English. So beliau tanya, katakanlah kita dah buy. So mungkin Baik. kita dah buy tu, mungkin apa nak setkan dia punya risk reward ratio tu. Macam sebab tadi saya tengok ada yang 2 to 1, ada yang 12 to 1. So mungkin Abang Mat ada sendiri formula ke untuk apa risk reward ratio ni? Okey. Dia sebenarnya market ni dynamic ya. So bila saya lukis kita lukis buffer zone kan. Buffer zone tu katalah dia punya zone itself tu besar dia ialah 15. Okey, zone tu besar 15. Jadi kita akan PO 3 atas, maksudnya dah 18. Kan? 18, 3 atas. Jadi, bila kita nak letak stop loss, kita akan letakkan at least kita gunakan 3 tick bawah zone bawah pula. Kan? Jadi itu semasa market yang sideways besar lah. Kan? Dia ada keadaan bila buffer zone tu dia menjadi kecil kan. Dia jadi kecil katalah buffer zone tu besar dia ada 10 je kan. 10 dan 3 atas 3 bawah. Jadi kita tak boleh nak setkan level stop loss dengan tetap tu sebab market itu dynamic. Tetapi ada tetapi dia. Untuk AI kena letak fix sebabnya itulah elemen yang AI akan baca. Sebab tu kan untuk AI stop loss dia 10. Okey, TP sebenarnya kita buat sebelum ni 10 tapi kan bila market move yang kuat tu kita buat 15. Tetapi apabila market dah move ITM 10 kita lock dekat 1. ITM maksudnya in the money ya. Market dah move ke 10 tapi kita tak ambil pada masa tu. Tapi kita lock keuntungan dekat 1 dan TP masih lagi di 15. Itu setting-setting yang kita boleh ubah lah.
kan. Bila masuk 2 lot lain pula. Okay, so setiap kali kata market buat swing kan, selalunya kita tengok swing katalah ada buy kan. So kita tengok swing candle belakang, kita tengoklah dia last swing low dia tu sebesar mana. Okay, dan kita letaklah level-level dekat dekat apa last swing low yang sebelumnya. Okay, itu base pada market dynamic lah. Okay. Okey, terbaik Ahmad. So soalan seterusnya ada yang tanya tentang DFI tapi saya rasa mungkin dia lebih kepada Dongkian Channel tadi kan. So mungkin apa Ahmad DCI, boleh explain sikit tentang Dongkian Channel sebab saya pun pernah dengar kan tapi tak pernah nak ambil tahu. Lepas tu bila Abang Mat cerita tentang Dongkian Channel ni baru teringat balik. Mungkin boleh cerita sikit tentang ni. Apa Channel. kelebihan dia, apa kegunaan dia macam mana? Tuan Eza boleh 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 tunjuk balik slide saya tadi. Sekejap. Saya Ni tunjuk boleh. saya kena stop share kat dulu ni. Okay. Boleh. Share tadi. Okey. Silakan. Okay, boleh ya. Okay. So, base kepada kita punya, okay, saya tunjuk benda dah siap lah sebab saya nak buka chart tu akan ambil masa juga lah. Betul. Okay. Okay. Okay, ini okay, ini adalah saya bagi konsep je lah sebab dia ada bacaan formula dia kan. Okay, dalam Donchen Channel DCI, kalau dalam KST kita buka kan, tengok ada custom. Okay, ada custom type Donchen DONCHIAN Donchen Channel. Okay, dia ada 3 elemen lah sebenarnya kan. Satu dia panggil lower band, satu upper band, satu lagi mid band. So mid band ni saya tak guna sangat lah sebab saya gantikan dengan M14. So untuk bacaan kata upper band, okay, dia mewakili level 20N high, which is dia ambilkan median sebanyak 20 kan. Inilah level high yang ke belakang. Jadi dalam konsep turtle style, apabila pecah dengan level ni, ini adalah level upper band. Okay. Apabila pecah, maksudnya momentum bullish tu masih ada. Okay. Dan dia akan layan je sehingga upper band tu sehingga middle band tu dipecahkan. Itu adalah konsep turtle style yang betul lah. Tapi dalam CPU kita kecilkan sebab turtle style dia tak pakai 5 minit lah. Okay, turtle style dia pakai 4 jam. 1 jam pakai 4 jam 1 jam daily 4 jam 1 jam. Okay. Untuk FCPO kita melihat kepada test. Okey, untuk AI sebenarnya ada dua. Dia ada dua macam ni. Lah ni dah siap kan? Dah siap. Tapi sebenarnya kan, apabila ada test, kita akan letakkan sebagai buy, okey, 5 tick close pada first candle. Tapi apa jadi kepada situasi semasa pecah? Situasi semasa pecah macam ni. Ini adalah test untuk test dan tak pecah. So AI tu ada dua lah setting dia. Okey. Test tak pecah, kita buy. Tapi bila pecah, kita akan PO sell dua bawah. Yang kat sini. Okey. So, kadang-kadang disebabkan oleh stop loss tu kecil, okey, dia makan lah. Tapi kita accept lah. Kita accept dia. Dan sekali lagi, dia test tak pecah, kita buy. Nampak tak beza ni? Dekat sini adalah test pecah. Sell. Okey, sell. Mungkin tak capai 10. Yang ni capai 10 kan. Okey, tapi mungkin dia pullback dulu. Okey, pullback ni kadang dia makan katalah letak stop loss 10 dekat atas kan. Then dia pergi balik, katakanlah dia tak capai level TP kita 15, tapi dia dah capai 10. So dia corner balik, dapatlah 2 tick. Okey. So dekat sini sepatutnya masuk lagi sekali buy. Betul? Tapi disebabkan banyak yang masuk satu lot, so tak ada buy. Tak ada new buy. Nampak tak? Terlepas peluang apabila masuk satu lot dan stop loss pun kita. Jadi nampak kita nak cater ni kan? Kita nak cater ni keadaan market ni kan, bila dia pecahkan level high dan tak jadi, kita pun masuk sell. Tapi manusia mungkin dia emosi pada masa tu. Kan? Kalau sistem dia masuk sell je. Kan? Masuk sell lah. Jadi dia dah masuk. Itu kelebihan dia. Tapi
Bila dia guna balik, accept the loss, okay, atau TS, accept the loss, dan dia masuk sekali lagi. Yang tu kadang-kadang masukkan tu jadi banyak. Ini pada scalper lah. Kan? Scalping betul-betul scared. Atau nak lebih konservatif, buat multiple TF yang kita kongsikan, yang saya kongsikan malam ni. Kan? Ada mapping dulu, kan? Which is kalau dalam H1 tu buy, bullish, so bila ada signal buy saja masuk. Bila ada signal sell, tak masuk. Okay, so yang bab matematik dia punya tu boleh tengok ada elemen formula dia lah. Tapi konsep dia tu lah, dia mengukur level-level high, okay, last swing high, okay, diwakili oleh upper band, okay, dan level-level low diwakili oleh lower band. Jadi kalau katalah AI bertindak yang works well kan, dan buka-buka banyak keadaan 10.30 pagi kan, macam dia buka je dan dia test. Dia test dan tak lepas. Okay. Dia test dan tak lepas. Okay, sekejap. Saya masukkan. Okay. Okay, dia support. Tak apalah. Konsep dia sama. Sebab saya nak ulang balik sampai ke belakang ni kan. Saya pun tak nampak sangat dia punya apa plotting ni. Okay, tapi okay, yang ni. Yang ni ini. Okay. Nampak tak? 10.30 pagi. Okay. 10.30 pagi. Test tak lepas. Dan siap 5 minit. Okay. Masuk a few seconds untuk candle kedua. Okay. AI pada masa tu masih baca sebagai flat. Kita manusia, kalau kita menghadap pada masa tu kita nampak dia flat tu. Kita pun buy. Tapi manusia mungkin tak mampu sebab emosi cakap wah masih sell ni, lagipun gap down kan, mulalah keluar macam-macam formula kan, gap down, move down kan, tengok dia corner ke atas, which is sebenarnya dia dah test level last swing low pada masa itu. So elemen inilah yang kalau AI ni dia tak ada emosi lah, kan, sebab base pada kita masukkan elemen dia dah test, masih lagi level tu flat, buy je lah kan. Cuma sayangnya bila kita setkan dalam sistem ni, kita setkan stop loss 10 dan TP 20. Okay. Okey, terbaik bang. So mungkin kita ada cukup masa untuk lagi last soalan untuk soalan terakhir. So ada yang tanya tentang susah tak daripada kita sebagai trader, kita ada knowledge kita ada indicator kita ada setup kita ada strategi kita, nak mappingkan dia guna AI ni. So saya difahamkan soalan dia lebih kurang macam tu lah. So maknanya based on kita punya knowledge, based on kita punya setup apa semua, nak mappingkan kepada AI tu susah ke? Kena pandai programming ke, macam mana ke, coding ke, macam mana? Okey. Dia macam ni tuan Susah ni subjektif sebenarnya. Okey. Dia macam ni, saya kongsi pengalaman saya lah meng-AI kan dia. Satu, bila tanya nak kena coding semua tu kan, itu susah sebab saya memang tak pandai coding. Okey, lepas nak coding, nak buat commissioning kan, macam nak attestkan, nak patchkan dia kepada QST, lepas tu dia on kepada server, lepas dia on kepada server, then kena ada backup server. Benda-benda yang luar kawalan. Bila luar kawalan, saya ambil vendor lah. Macam saya cakap tadi lah. Dan tuan adalah pemandu yang bagus, pelumba yang bagus kan. You kena start dekat level belakang kan, dekat 20 belakang kan. Lepas tu tapi pemandu yang bagus kan. Dan tuan hanya perlukan kata good engine lah, good engine kan. Dan kita kena outsource lah kan kepada those yang specialist bab engine. Okey, bila nak coding, ini pengalaman saya lah. Okey, nak AI kan setup yang sedia ada, at least kan nak buat mapping 2 TF saja kalau boleh. Sebab bila buat 3 TF, dia akan jadi conflicting lah. Okay, ini pengalaman saya lah. Bila jadi konflik kan, ialah katalah kita macam saya tunjuk tadi kan, H1 sebagai mapping. Okay, H1 sebagai mapping nampak bullish. So nak tembak di 5 minit. Okay, so 5 minit AI akan hantar, dia dah buat mapping, okay, untuk bullish. So 5 minit ada signal buy saja akan masuk. Bila ada sell,
melalui candle cell ke ataupun dia mematuhi apa elemen sel tu ada, tapi AI tak akan hantar. Kan itu lebih selamat lah. Dan satu lagi, sebabkan saya dah guna sejak setahun lepas lah sebenarnya kan. Bulan 6. Jadi setakat ni elemen yang ada dalam QST saja. Kan. Jadi katakanlah elemen lain, indikator lain, macam uh, tak ada. Cloud tu tak ada. Ichimoku tak ada. Ichimoku tak ada. Contoh kan? So tak boleh AI kan dia. Tetapi elemen yang mewakili level segway dalam Ichimoku, which is Tenkan, Kinjun, boleh kita wakilkan dengan SMA. Betul tak tuan? Tenkan kita boleh wakilkan dengan SMA 9. Kinjun kita wakilkan dengan SMA 26. Jadi apa-apa candle yang within Tenkan Kinjun, SMA 9 dan 26, AI tak hantar sebab dia baca sebagai consolidate. Nampak? Jadi nak mudah kena bagi elemen yang ada apa cakap, ada dia punya hukum pecah, bukan hukum pecahan lah. Dia panggil apa? Hukum tembakan dia. Nak PO dekat mana? Once dah feel PO tu kan dia akan hantar TP, hantar stop loss. Lepas tu nak buat TS tak? Macam saya buat kan. Bila dah in the money 10 kita lock dulu kan. Atau in the money 15 kita lock dulu dekat 22 dekat 2 dan TP masih ada sehingga dia cecah ke 15. Bila cecah ke 15, dia akan OCO lah. Order cancel one another. Boleh ya? Saya bercakap ni bahasa kita bercakap biasa-biasa pagi-pagi. OCO kan. Kan di Okay. sini kan. Okey, boleh ya? Okay, terbaik Ahmad. So memang agak complicated, tapi kita fahamkan bahawa dia boleh lah. Tapi boleh-boleh pun actually kalau ni kita outsource atau kalau kita hire somebody yang memang expert bab ni, sebab kita biarkan sistem tu applykan apa teknik yang kita dah berjaya. So insyaAllah kalau Untuk kita tak coding mampu je, nak coding, betul. betul. So kalau kita tak mampu nak coding, kita biar orang lain yang power coding untuk interpret apa yang kita punya strategi tadi tu masukkan dalam AI. Saya bukan nak menjual lah, tapi ada dos yang nak tanya detail lagi pasal AI ni kan, WhatsApp saya lah. Saya bagi link WhatsApp saya dekat page Tuan Peterja X. Saya tak jual sebab nanti tuan lagi nanti deal dengan vendor lah. Dan tuan-tuan boleh pilih your own vendor atau tuan-tuan yang pandai coding, you buat coding based pada setup. Termasuk setup yang saya ajar malam ni. Malam ni saya halalkan setup. Okey. Baik. Okey, terima kasih banyak Abang Mat di atas pencerahan tadi dan terima kasih banyak kepada kita punya semua yang bersama-sama kita pada malam ni. Lagi sekali saya ingatkan kalau siapa yang belum menjawab borang maklum balas tadi, sila tolonglah jawab sebelum kita akhiri kita punya sesi pada malam ni. Okey. So ini dia punya link. So bit.ly/bursa2021. Okey. Semua boleh Saya rasa semua dah jawab dah kot. Okay, so selain daripada kita bersiaran pada malam ni, kita juga ada lagi few session webinar macam malam ni juga dan kita ada ada 2 dalam bahasa English, ada 1 dalam Mandarin dan kalau siapa yang berminat untuk attend yang the next, orang kata mungkin last jugalah untuk kita bersiaran webinar pada tahun ni iaitu dalam bahasa Melayu pada 30 bulan November. 2 minggu lagi, 2 minggu akan datang. So kita akan bersama-sama dengan topik teknik pivot point. So pivot point ni pun menarik juga untuk kita auto set dia punya support and resistance. So boleh kita gunakan dalam SCPO juga. Okay. So untuk mendaftar hanya perlu scan kita punya QR code dan tadi pun saya perasan ada pihak admin kita bagi link. So siapa yang berminat boleh daftar sekarang. Okay. So seterusnya kita ada so untuk you tengok kita punya kata full calendar punya list. So you boleh ke website excellent.com. So pergi ke www.excellent.com/events. So you boleh tengok semua kita punya schedule daripada yang lepas pun boleh sampailah ke bulan Disember pun ada. Okay. Okay, so ni baru juga ni kan East Malaysia CPO FEPO. So siapa ini kalau tak silap saya dia baru launch sebulan ke 2 bulan yang lalu. So ni lebih kepada Sabah Sarawak. So kalau FCPO ni dekat Semenanjung, so ini untuk ke kita punya Borneo kat sana. So ada juga sesi dengan FEPO. So FEPO. So jangan confuse FCPO dengan FEPO, cuma dia beza lokasi je. Beza beza perhantaran je. Kalau FCPO kat Semenanjung, FEPO dekat Sabah Sarawak. Okay.
So kita juga ada sesi seterusnya pada 17 November, 22 November dan 24 November. Ni kalau you nak pick up at least ada new skill ke, kalau you nak belajar something new in tentang FEPO ni, bolehlah attend kita punya webinar ni. Okay? So lagi, saya pun ada share tadi pada awal-awal tadi. So selain daripada webinar, so mungkin webinar ni dia punya duration mungkin sejam setengah macam tu. So mungkin you kata mungkin tak dapat nak capture the entire punya apa kata pemahaman. So you boleh attend kita punya online workshop yang kita akan adakan. Ni full day ya tuan-tuan dan puan. Dia cuma kita bagikan dia kepada sesi pagi dan juga sesi petang. So online workshop ni seterusnya kita akan buat pada 27 harian November. So 27 bulan November ni kita akan buat pagi tu workshop 1, dan kalau you boleh you attend dua-dua workshop sekali sebab kita buat pada same day. Dan kalau nak maklumkan, workshop ni dia hanya limited kepada 50 peserta saja tuan-tuan dan puan. So siapa yang berminat kena daftar sekarang sebab tempat adalah terhad, dan make sure siapa yang dah daftar tu kenalah hadir kan, sebab nanti you ambil tempat orang kan, you tak dapat attend ke, you ada hal ke, so kita tak nak benda tu berlaku. So siapa yang dah scan, siapa yang dah register, make sure you attend, boleh the entire workshop. Pagi you attend, petang pun you attend, sebab benda ni dia lebih hands on kan, dia lebih lebih belajar lah kan, compare dengan kita teori, dengan compare dengan kita just sembang-sembang santai, Q&A session. So dalam workshop ni kita akan lebih memahami tentang FCPO ni. Okay, dan dia ada stimulation juga. Stimulation ni pun saya pun teringin juga nak try. So mungkin saya boleh attend lah kita punya workshop ni nanti. Okay, so selain daripada tu, online workshop ni pun ada juga dekat kita punya kalender, iaitu kalender ni boleh didapati di www.excellent.com/events. So klik kat calendar view tu dan you boleh daftar. Okay, dan lagi sekali saya sudi ingatkan, dia hanya terhad kepada 50 peserta saja ya. So siapa cepat dia dapat. Ni nak wawarkan juga, nak maklumkan juga bahawa Bursa Marketplace dia ada satu Bursa Academy. Dia macam subdomain atau kita website baru yang lebih user friendly, lebih mantap lah senang cerita. Sebab kita pasti pernah dengar Bursa Marketplace, tapi kita nak highlight bahawa ada juga kita punya website baru, Bursa Academy. Okay, so kat sini boleh macam-macam lah, boleh belajar kan, nak tengok video boleh, nak belajar macam-macam, nak tengok artikel ke, nak apa ke, semua ada di sini. Okey, lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Mat kerana sudi bersama-sama dengan kita meluangkan masa